Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang bersama saya, hos Anda, Syafirul Syafiq Saadin, dalam ruangan podcast Sidang Meja Makan. Kepada yang baru pertama kali bertandang, selamat datang. Kepada yang kembali lagi, terima kasih dan semoga Allah sentiasa merahmati. Sesi persekolahan dari sektor pendidikan telah diumumkan akan dibuka. Persoalannya, adakah kita, ibu bapa, benar-benar yakin untuk melepaskan anak-anak kita kembali ke sekolah? Adakah SOP yang digariskan oleh kementerian benar-benar memberikan keyakinan kepada kita untuk berbuat demikian? Teruskan sehingga ke penghujung rancangan. Sidang Meja Makan akan turut sama mencadangkan beberapa SOP yang mungkin boleh difikirkan dan diperhalusi untuk sama-sama kita gunakan dalam mendepani cabaran COVID-19. Sebelum itu, andai kata anda masih baru dalam channel ini, kami mohon untuk anda tekan button subscribe dan like di bawah. Jun 2020, Senator Dr. Razzie Jidin yang merupakan Menteri Kanan Pendidikan mengumumkan yang Kementerian Pendidikan Malaysia KPM bersetuju untuk memulakan sesi persekolahan kita semula pada 24 Jun 2020, lebih kurang 2 minggu dari sekarang. Seperti yang dijangka dan telah diberitahu lebih awal, pelajar-pelajar yang terlibat untuk peringkat awal pembukaan sesi persekolahan ini adalah pelajar-pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6. Tentu saja kita faham pelajar-pelajar ini adalah pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan besar, exam yang besar seperti SPM, STPM, SVM, STAM dan juga peperiksaan antarabangsa yang setara dengannya. Sudah tentu mereka tidak boleh terus ketinggalan dalam pembelajaran disebabkan oleh perkara ini. Keduanya, pelajar-pelajar ini adalah yang paling dewasa dalam sistem pendidikan kita. Makanya mereka adalah yang paling mudah dikawal selia, paling memahami keadaan dan boleh memastikan harapnya apa juga garis panduan SOP yang digariskan oleh KKM dan KPM boleh dipatuhi dengan lebih baik. Kita tidak menjadi masalah. Tapi saya percaya ramai juga sebanyak ibu bapa yang masih lagi menanti-nanti dan tertunggu-tunggu bilakah sesi persekolahan untuk darjah layang ataupun tingkatan ataupun tahun-tahun yang lain bakal dibuka. Dan perkara ini masih belum dapat dijawab oleh ataupun ditentukan oleh KPM. Mungkin memandangkan KPM faham pelajar-pelajar yang muda, malah yang jauh lebih muda daripada tingkatan 5 dan tingkatan 6 ini sememangnya secara standardnya lebih jauh sukar untuk dikawal. Apa tadi kita faham kanak-kanak dalam usia-usia ini adalah mereka yang berada dalam sesi rebel. Apa yang kita kata jangan buat, itulah yang akan dibuat terlebih dahulu. Jadinya saya faham bagaimana KPM reluctant untuk menyatakan tarikh ataupun menentukan bila pembukaan untuk sesi sekolah bagi pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah rendah misalnya. SOP yang digariskan oleh KPM menyaksikan KPM menjadikan penjarakan sosial sebagai terasnya. Kelas-kelas diperuntukkan dengan certain distance, 1 meter jarak daripada setiapnya, asrama 1 meter jarak katil daripada setiap seorangnya. Jelas sekali yang penjarakan sosial adalah satu teras yang penting dalam SOP KPM. Ini adalah satu perkara yang benar baik, kerana itu yang sepatutnya dilakukan. Tapi timbul persoalan di sini ialah tentang masalah keterbatasan ruang bilik darjah. SOP penjarakan sosial ini secara lumrahnya
akan mengurangkan kapasiti yang mampu ditanggung oleh kelas ataupun dormitory oleh sedia ada. Oleh kerana itu, kalau sebelum ni kita memuatkan 30 orang satu kelas ataupun 40 orang satu kelas, maka number itu akan dikurangkan kepada 20, mungkin lebih kurang bergantung pada saiz kelas yang sedia ada. Jadinya secara logiknya kita memerlukan 2 kelas fizikal secara fizikalnya hari ini untuk menampung kelas yang dulunya boleh hanya perlukan 1. 40 orang pelajar hari ini memerlukan 2 kelas berbanding 40 orang memerlukan 1 kelas pada norma yang lama. Begitulah seterusnya. Jadinya, kalau dulu satu sekolah boleh menampung 100 student, hari ini dengan SOP KPM yang mementingkan penjarakan sosial sebagai terasnya, sekolah yang sama cuma boleh menampung 50 orang student. Mana kita nak letak lagi 50 orang student? Jadi tak hairanlah kalau KPM masih belum mahu menetapkan bila sesi persekolahan untuk the rest of the schools, the rest of the students akan berlangsung. So kita tak tahu macam mana kita akan address this problem. Memandangkan sektor pendidikan adalah sektor yang besar dan ramai yang terlibat. Bayangkan hampir 500,000 kata silap saya dalam pengumuman baru-baru ini, pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 sahaja yang akan kembali sekolah. Bayangkan kalau the rest of the student, berapa ramai pelajar yang akan terlibat sama. Jadi kami di sidang meja makan memikirkan yang perlunya satu SOP yang lebih holistik, yang tidak hanya tertumpu dalam pagar sekolah, dan lebih penting lagi perlu difikirkan satu perkara yang mungkin out of the box, yang sama-sama mungkin kita boleh twist and tweak, perhalusi dan percantikkan, perkemaskan, yang memungkinkan pada akhirnya kita menghantar kembali anak-anak kita ke sekolah. Kan kita juga tidak mampu untuk terus terperap di rumah. Jadinya, kami di sidang meja makan ni mencadangkan. Cadangan pertama ialah mengadakan sekolah berkala. Apa maksudnya? Kami mencadangkan student kembali ke sekolah 3 kali seminggu. Sekolah, sebagai contohnya, kita ambil darjah 1 sebagai contoh mudahnya. Satu sekolah darjah 1 ada 4 kelas. Kelas A, kelas B, kelas C dan kelas D. Pada hari Isnin persekolahan pertama, pelajar-pelajar kelas A dan kelas B akan pergi ke sekolah. Kita anggarkan 40 orang kelas A, 40 orang untuk kelas B. Apa yang berlaku ialah 20 orang daripada kelas A akan duduk secara fizikal dalam kelas A. 20 orang daripada kelas A, studentnya, akan duduk secara fizikal dalam kelas B. Sementara 40 orang lagi pelajar kelas B, 20 orang akan duduk secara fizikal di kelas C, 20 orang akan duduk secara fizikal di kelas D. Pembelajaran akan berjalan seperti biasa. Esoknya hari Selasa, pelajar-pelajar kelas C dan D akan kembali ke sekolah. Sementara pelajar-pelajar kelas A dan B akan diberi off day daripada tidak perlu datang ke sekolah. Of course, bukan bermakna mereka diberi cuti. Saya percaya guru-guru akan boleh membekalkan kerja sekolah, latih tubi, pelbagai lagi projek yang boleh dilakukan. Contohnya oleh pelajar-pelajar ini di rumah. Cuma bezanya homeschooling dan juga pembekalan kerja sekolah, latihan dan sebagainya ini akan lebih terpantau. Sebabnya dengan keadaan ini, student akan lebih fokus kerana mereka tahu walaupun ini adalah off day, mereka perlu menyiapkan latihan dan menjawab persoalan yang diberikan oleh guru, kerana pada hari yang berikutnya, hari Rabu, mereka kembali ke sekolah semula. Jadi pelajar-pelajar akan lebih fokus. Pelajar-pelajar tidak akan rasa macam tak perlu buatlah sebab kita tak jumpa cikgu pun sebenarnya. Which is banyak benda yang
perkara ini yang sedang ataupun sudah dirunutkan oleh para guru. Jadi dengan menjadikannya penjarakan ataupun sekolah berkala, pembelajaran secara berdepan dengan guru masih boleh dilakukan. Secara secara off day ataupun secara online boleh diteruskan, dan pelajar akan lebih fokus kerana mereka tahu the consequence of not doing their homework is that the next day mereka akan kembali berdepan dengan guru-guru mereka. Cadangan kedua daripada kami ialah KPM perlu revise dia punya skop untuk setiap subjek. Sebagai contoh, satu subjek ada 10 bab, ada 10 chapter. Mungkin 5 bab memadai berdasarkan tempoh yang masih tinggal untuk kita tahun ini, atau KPM masih boleh meneruskan dengan 10 bab, 10 chapter, tapi every chapter tidak go in depth, tidak perlu secara detail, cukup sekadar tahu secara surface, secara disentuh secara surface, so that student tidaklah setback terlalu berjauh sangat. Ini juga membantu untuk meringankan bebanan guru untuk catch up pembelajaran atau pengajaran kepada studentnya. Perkara ketiga yang menjadi cadangan ketiga kami ialah memendekkan masa PDP, pembelajaran dan pengajaran. Kalau sebelum ni contohnya kita ada 45 minit masa PDP dalam kelas, kita mohon untuk kurangkan kepada 30 minit. Dengan pengurangan skop, saya percaya perkara ini boleh turut dilakukan, iaitu pengurangan ataupun pemendekan masa PDP ini boleh dilakukan. Dan apa yang berlaku ialah dengan pengurangan masa, kita mengharapkan pengurangan interaksi kerana kurangnya masa untuk berada di sekolah, dan kerana itu juga kurangnya possibility untuk jangkitan berlaku. Cadangan kami yang keempat adalah meneroka atau mengeksplor atau memperkukuhkan pendidikan atas talian. Saya percaya KPM beberapa tahun kebelakangan sebelum ini pun sebenarnya sudah memulakan digitalization oleh pendidikan kita ini. Cumanya dengan masalah hari ini, perlunya pecutan oleh KPM untuk memastikannya diguna pakai dengan jauh lebih baik dan menyeluruh. Cuma saya tak menolak masalah capaian mungkin akan menjadi masalah isu ataupun isu yang sangat penting dan membebankan. Untuk pelajar-pelajar di bandar misalnya, masalah capaian mungkin tidak menjadi masalah. Tapi untuk pelajar-pelajar luar bandar ataupun tempat-tempat tertentu yang mempunyai limited access atau pencapaian yang terhad, mungkin menjadi satu perkara yang masalah besar untuk melakukan pendidikan secara online ini secara 100%. Dan ia memerlukan prasarana yang mungkin memakan belanja yang lebih besar dan juga mengambil masa yang lebih lama. Cumanya jika yang sekadar dilakukan untuk sebagai sokongan ketika off days daripada sekolah berkala yang kami cadangkan awal tadi, mungkin ianya mampu membantu. Cadangan kami yang seterusnya adalah melakukan jadual sesi persekolahan yang berbeza mengikut tahun ataupun darjah ataupun tingkatan. Kami mengharapkan cadangan kelima kami ini, iaitu jadual sesi persekolahan yang berbeza mengikut tahun ataupun kelas ini, dapat membantu menyelesaikan masalah permulaan ataupun penjadualan sesi persekolahan ini secara lebih menyeluruh. Kami juga melihat kepada keperluan untuk memastikan sistem sokongan pendidikan kita, iaitu pengusaha van dan juga bas sekolah turut dilibatkan sama, memandangkan ibu bapa hari ini sudah pun perlu kembali bekerja, dan dengan pembukaan sekolah berarti kanak-kanak perlu juga disediakan pengangkutan untuk ke sekolah tanpa perlu ibu bapa yang mungkin perlu berulang-alik jauh seharian dan keluar jauh lebih awal risau tentang bagaimana mahu menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Dalam cadangan kelima kami ini, kami menyaksikan atau kami melihatkan tentang old norm ataupun norma lama,
yang secara overallnya dalam satu sesi persekolahan sama ada pagi ataupun petang yang memerlukan masa tempoh 6 jam satu sesi persekolahan. Sekarang, jika kita memendekkan masa PDP seperti cadangan kami dalam cadangan ketiga dan disokong dengan revised scope untuk setiap subjek dalam cadangan kami di dalam cadangan kedua, kami percaya yang sesi persekolahan dapat dipendekkan kepada 4 jam satu sesi persekolahan. Dan dengan ini, bukan sahaja ianya dapat memendekkan masa di sekolah, sekarang kita cuba strukturkan ataupun menjadualkan sesi persekolahan kita supayanya van ataupun bas persekolahan dapat berjalan dengan baik. Keduanya, tempoh yang kami panggil sebagai pre-schooling period dan post-schooling period, dua tempoh yang sangat saya rasa penting kerana ini adalah dua tempoh yang kanak-kanak akan bergaul ataupun student akan bergaul dengan sesama mereka, berinteraksi bersama mereka. Tempoh di mana sampai ke sekolah sebelum sesi persekolahan bermula, the pre-schooling period, dan post-schooling apabila sesi persekolahan, sesi kelas tamat, sehinggalah mereka akan pulang ke sekolah. Ini dua tempoh ataupun sela waktu yang sangat penting. Dan macam mana kita mengurus dua sela ini akan memastikan yang penjarakan sosial ataupun mengurangkan ataupun limitasi kepada interaksi secara berlebihan dapat memastikan yang ianya tidak akan terbatal. Kami mencadangkan dalam penjadualan sesi persekolahan yang berbeza ini, darjah 1 sebagai contohnya akan bermula pada pukul 7 pagi, pembelajaran selama 4 jam, tamat 11 pagi. Darjah 2 mula 8 pagi, 4 jam persekolahan, tamat 12 pagi. Darjah 3 bermula pada pukul 9 pagi, 4 jam sesi persekolahan, tamat pada 1 tengah hari. Kenapa yang dijadualkan ataupun distrukturkan sedemikian? Kerananya sesi ataupun pengusaha van ataupun bas sekolah 7-seater kebanyakannya hari ini mengalami masalah untuk mematuhi SOP penjarakan sosial. Dalam old norm ataupun normal lama adalah perkara biasa untuk menyaksikan di 7-seater vans bawa sekolah, bawa student kita, anak kita, pelajar-pelajar sekolah kita dalam bilangan yang ramai, 15 orang per trip adalah perkara yang biasa untuk kita tengok. Jadi dulu 40 orang student untuk satu kelas. The same van boleh cuma perlukan mungkin 4 trip dengan 10 orang satu trip. Tapi hari ini dengan penjarakan sosial yang mereka juga perlu lakukan, this 7-seater van akan dikurangkan sehingga mungkin 4 orang satu van per trip. Kenapa saya kata begitu? Kerana kalau kita tengok pengusaha bas ekspres misalnya, the 40-seater bus hari ini cuma boleh berjalan dengan 20 orang maksimum kapasiti penumpang satu masa per trip. Jadi jika itu diguna pakai, makanya a 7-seater van akan reduce to 4 student per trip. Kalau 4 student per trip berlaku, maknanya van tadi perlukan 10 trip untuk bawa 40 orang student ataupun satu kelas tadi tu ke kelas ataupun ke sekolah. Dan jika sekolah semuanya bermula pada pukul 7 misalnya, maka van tadi saya tak tahu dah nak keluar pukul berapa, 2 pagi, 3 pagi untuk bawa semua student pergi ke sekolah, which is mustahil untuk dilakukan. Jadinya saya mencadangkan a staggered way ataupun jadual yang berbeza ini untuk memberi masa kepada pengusaha van dan bas sekolah ini pada peringkat awalnya, pada peringkat awal atau permulaannya menumpukan kepada darjah 1 terlebih dahulu supaya mereka ini datang ke sekolah pada pukul 7. Kemudian another round or another trips where dia menumpukan kepada darjah 2 supaya mereka boleh dapat datang ke sekolah pada pukul 8.
dan seterusnya begitulah. Supayanya tidak akan berlaku bila mana pelajar mungkin aja satu yang mungkin kalau begitu awal, sebabkan sekarang van perlu atau bas sekolah perlu kejar trip yang banyak. Mereka ini yang datang first trip, second trip perlu menunggu lama pula untuk masuk ke sesi persekolahan bermula. Bila lama tu jumpa dengan kawan-kawan, mulalah interaksi yang tidak mematuhi SOP berlaku. Ini yang menjadi masalah. Jadinya pertamanya kita dapat memastikan tempoh pre-schooling period dan post-schooling period dapat dipendekkan. Keduanya kita membantu sistem sokongan kepada sistem pendidikan kita, iaitu pengusaha van dan juga bas sekolah terutama yang 7-seater untuk boleh berjalan ataupun boleh beroperasi semula, dan ia sekaligus meringankan beban kepada ibu bapa dalam memastikan anak-anak boleh dihantar ke sekolah dan bawa pulang daripada sekolah. Apapun, kami mengharapkan carangan-carangan ini adalah usaha kecil kami di sidang meja makan ini sebagai usaha kita untuk sama-sama membantu anak-anak kita kembali ke sekolah. Hakikatnya kita tidak boleh terus terperap di rumah. Kehidupan perlu diteruskan dan kita perlu mencari jalan untuk meneruskan kehidupan. Apapun, tugas hakiki kita sebagai ibu bapa adalah memastikan anak-anak kita faham masalah yang dihadapi, penjarakan sosial, memakai pelitup muka, pelitup mulut, mengamalkan kesihatan, good hygiene, menggunakan hand sanitizer, all those yang dijadikan perkara yang kita selalu ikut sepanjang PKP yang lama, yang lalu, perlu diteruskan. Dan kita perlu terus mengajar anak-anak kita, memberikan penekanan dari masa ke masa, memastikan mereka sentiasa mengikut dan bukan sekadar mengikut tapi memahami kenapa perlu diikut, supaya mereka tanpa pengawasan kita pun mereka boleh meneruskan melakukan perkara-perkara ini. Itu adalah tanggungjawab kita sebagai ibu bapa. Cumanya saya merasakan jika SOP yang lebih holistik dan juga dapat digariskan oleh KPM, maka kita sebagai ibu bapa yang merupakan stakeholder terbesar dalam sektor pendidikan akan lebih menarik lafaz yang lebih lega, kerana kita lebih boleh percaya yang SOP yang digariskan ataupun penjadualan semula sesi persekolahan ini dapat membantu dan juga kebarangkalian untuk anak-anak kita expose ataupun terdedah dengan COVID-19 atau apa juga jenis penyakit yang lain dapat dikurangkan seminima yang mungkin. Itu saja harapan kita. Basikal buat anak. Kayuh laju-laju. Kayuh kuat-kuat. Kayuh semahu kaki kecilmu. Jatuh rebah berdarah. Bangun dan bebat luka ini. Lantas kayuh lagi. Suatu hari kau akan mengerti. Apa jua mahu hatimu, kayuhan ini harus terus berjalan. Biar perlahan tapi ke depan selagi ada nafas di badan. Jika anda fikirkan ada kebaikan dan manfaat daripada kata-kata saya dan podcast Sidang Meja Makan ini, saya mohon jasa baik anda untuk klik tombol like dan subscribe di bawah. Moga dengannya usaha saya akan berterusan dan lebih istiqamah, dan apa juga kebaikan sekecil mana sekalipun dapat dipanjangkan. Like dan subscribe. Sehingga bertemu lagi dalam episod seterusnya. Jutaan penghargaan untuk anda yang meminjamkan masa dan telinga. Teruskan sokongan anda dan saya doakan anda bahagia sentiasa. Percayalah, pada saat kita tenggelam punca,
Allah sentiasa ada.